to Con Air. Brunei clear. Waalaikumsalam. Okay, thank you very much. Tempat-tempat lain clear ke? Di kawasan Kelang, di sini hujan di beberapa tempat, kawasan-kawasan lain tidak hujan. Bagaimana di tempat anda sekarang? Clear, alright. Thank you. Okay, sementara kita tunggu yang lain. Macam mana trade minggu ni? Okay ke? Tanya-tanya sikit kan. MC ke? Depo lagi ke? Sekejap. Okay, macam mana? Sniper belum tajam lagi. Okay, good. Siapa sniper yang belum tajam lagi, tolong praktis lukis-lukis dan yang pergi tempat apa ni, padang sasa, belajar-belajar lalu menembak sniper. Ya, lagi saya akan ajar macam mana mendalah ni semua. Spread besar, right. Spread besar, tak boleh nak kata apa kan. Kalau spread besar saya dah cakap banyak kali, so please guna isi account. Macam Ashraf lah, Ashraf. Oh, gila dia punya entry zero float. Buy and zero float. Oh my god. Saya pernah dapat sekali, dua kali buy zero float. Tapi dia tak pergi jauh. Dapat 5 pips, 10 pips, lepas tu dia reverse patah balik. Dah BE ataupun dah stop loss. Tapi yang kali ni dia dapat banyak juga 100 pips I think. Ya, 100 pips. Satu entry yang sangat cantik. Perfect entry. Zero float buy. Kalau zero float sell tu boleh katakan lah quite simple, but kalau untuk dapatkan zero float buy, you kena pakai account ECN. There is no way other than that. Kena pakai ECN, okay? Mana-mana account ataupun mana-mana broker boleh, as long the ECN. Spread dia sangat kecil, 0.1, 0.001, 0.2, okay? Untuk yang, kalau yang selain daripada ECN, abang tak dapat nak tolong lah. Memang agak susah lah sebab spread besar kan. Kita dah belajar bagian spread apa semua. Okay, I think minggu ni news dah settle semua. Dah tak ada news besar-besar lagi tak? Ya, malam esok ada news besar. Malam esok pukul 8 ada news besar. Cuba teka news apa? Oh, harga minyak naik 10 sen. Aduh, besok bulan. Saya baru nak isi full. Tak sempat lah malam ni. Besok ada news TV3. Yes, manipulation. Itu memang semua. So, esok tahniah kepada rakyat Malaysia. Minyak naik 10 sen. So, untuk next week, macam mana you nak cover bila minyak naik 10 sen? Ada cara tak? Kena trade. Okay. Bila you trade, you tambah satu lah. Kena besarkan sikit dia punya lot tu. Okay. Kena besarkan lot. Jangan sampai lot gajah nanti you. MC saya tak jamin. Kalau MC saya tak jamin. So, relax saja, santai-santai. Tapi, pandai-pandai lah kan. InsyaAllah boleh. Tak ada masalah. Alhamdulillah, minggu ni QM banyak setup jadi. Hari ni saya nak tunjuk sikit. Euro GBP, QM last week sampai sekarang dia masih buat base lagi kat sini. You perasan tak? Pattern dia sama saja. Sini kita ada QM level. Okay. Audio clear, video okay ke? Video okay tak? Waalaikumsalam. Capal putih lapor diri. Ya, Komandan Capal Putih. Ketua di bahagian CPM 12. Saya lihat assignment yang saudara Faizal ataupun Capal Putih buat memang sangat marvelous. Sangat marvelous. Very, very nice. So, this is very good. Yang lain-lain tu, I think boleh follow. Tengok siapa yang tak pandai lagi. Siapa yang tak buat lagi kerja rumah. Angkat tangan. Saya nak tengok. Sebelum ketua pramugari cek. Yusri Nainus dah baru masuk. Dia cek kalau nama tak ada. Siap. Dia garang tau. Siapa yang tak buat lagi? Ketua kelas ni garang. Alhamdulillah, okey.
Sebenarnya untuk apa? You buat ke, you tak buat ke tu pelang pada you. Tapi siapa yang dah biasa tu, dia tengok punya, dia jeling pun dah tahu tak ada masalah. Tapi untuk yang newbie ni, tolong lukis. Daripada lukisan you, I dah tengok, I dah tahu lah you faham ke tak faham. Okay? And then, okay, dekat sini I ulang. This QM level, Price tengah buat macam biasa. Dia tengah buat manipulation. Sama ada ke bawah ataupun ke atas, kita tak pasti. So, kalau ke bawah, next time kita boleh entry lagi kat sini. So, macam tu saja dia punya konsep dia. Kalau dekat atas, kita biar. Maksudnya, kita jangan masuk sekarang lah. But, dia punya setup always the same. Same. Sama saja. Bila masa you nak entry, dekat supply zone, tengok sebelah kiri tu. Ada tak KM level, ada tak shadow, ada tak apa semua. Senang saja. Jangan pening-peningkan kepala. Nak belajar diamond, nak belajar tu, nak belajar ni. Lagi banyak you belajar, lagi confused. Okay? Bersepah-sepah kan KM level. Banyak gila. Saya pun balon ni. Saya pun tak tahu mana satu valid, mana satu tak valid. Belasah je bang. Stop loss kecil saja. Betul tak? Faizal Nabil abang CN. Boleh belajar. Encik Capal Putih belajar daripada Brunei ke? Kalau kenal CN, siapa nama CN ni? CPM 11. Siapa nama dia? CN. Lupa master ni. Cucu ni. Wah, cucu ni. Yes. You boleh jumpa dia, you boleh face to face dengan dia. Dia punya entry memang sangat-sangat marvelous. Very marvelous. Pucuk saja dia ambil. Okay. And then ada a few lah. So kalau you rajin macam dia, cucu ni orang Brunei. Orang Brunei. Very, I think very good. Efsan pun orang Brunei. I think ramai daripada Brunei. Semua dah, alhamdulillah dah master dah. Cuma saya je belum sampai Brunei. InsyaAllah ujung. Okay, boleh. Alright, good. Dengan dia buat apa ni, HW. Homework banyak. Okay, good. So, saya buat benda yang sama. Yes, the only thing, hasilnya memang awesome. You lukis sampai you jadi expert. Saya sebagai guru ataupun saya sebagai cikgu, saya cuma boleh ajar je. Macam katakan you belajar bahasa Malaysia, you belajar bahasa Malaysia ataupun bahasa Melayu. You boleh belajar sastra. Saya sebagai cikgu, saya boleh ajar you ABC ataupun bahasa sastra. Tapi untuk menghasilkan suatu karya, you kena practice. A lot of practice. Practice baru you dapat satu karya yang cakap tu cantik. Very nice. So macam tu juga. Whatever it is, you belajar forex ke, you belajar apa ke. Kalau you kerja keras, memang you akan nampak. Apa you buat, you pergi dekat CPM Batch 12. Siapa yang dalam grup ni lah. And then, apa you buat adalah, you tengok lukisan ni, yang master ni buat. Assignment dekat bahagian assignment tu. Okay, dekat bahagian assignment ni, you tengok satu-satu. Contohnya macam ni ada banyak komen. Apa you buat? Okay. Macam ni dah nampak belum? Sekarang chat dekat Euro JPY. Video lagging. Okay, sorry. Slow sikit. Okay. Dah nampak belum? Okay, baru ada. Okay. So, apa you buat? Kalau macam ni Euro JPY, dia tulis sini. EJ60. Maksudnya EJ 1 jam. So, apa you buat? You pergi dekat MT4. You cari 2 hari bulan September. 2 hari bulan September. Sebab dekat area sini 2 bulan September kan. 2 bulan September you tengok dekat bawah tu. Dekat chart tu bawah tu ada date. Ada date. 2 September, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15. Semua 2 September. Okey, apa you buat?
You pergi dekat MT4, you cari balik. Okay, EJ tadi kan, Euro JPY. EJ. Okay. M30. Sorry, H1. 2 September. Klik kat sini scroll the chart to the end on tick incoming. Maksudnya, you boleh scroll belakang-belakang. And then, okay, 2 September lebih kurang kat sini. Around this area. Okay. Bila you dah kenal pasti, apa you buat ialah, you lukis balik mana saya tarik line kat sini. Kenapa saya tulis sampai sini. Dekat mana QM dia. Lukis balik. Okay, lukis balik. Alright. And then you simpan SS tu dalam satu folder. Masih ada yang hantar lagi ambil gambar pakai handphone. Cakap, ya Allah. Adakah dia ambil SS pakai handphone? Okey. Angkat tangan. Semua dah tahu kan ambil screenshot? Hello? Tahu kan? Semua dah tahu So, you simpan dalam folder. You simpan balik dalam folder and then you akan nampak the same thing happen again and again. Okay, so you pergi dekat SPM 12 tu. Okay. Sekejap video lagi ni. Setiap lukisan yang mereka buat, you lukis balik satu persatu. Tak payah tengok ulang-ulang tengok video, tak payah apa semua nanti you pening. Lukis sahaja. Apa yang dia orang buat, pair apa semua lukis. Dekat mana dia buat. Contoh macam Master Aswad Alwi buat. Ni pair apa ni? US dollar, Swiss franc, UCHF. Lukis balik dekat mana dia buat line tu, tarik line dekat mana. And then kenapa dia buat sini? High, low, high, low, low. And then tulis balik. High, low, SR flip. Semua lukis balik satu persatu. Okay. Alright. And then cari lagi SS lain. Lukis lagi satu persatu. Memang you takkan buang masa, you tak payah nak ulang tayang. At the end of the day, you akan faham sendiri. By the time you buat 20 hingga 30, you akan nampak. Oh, macam ni rupanya. Okay. Itu dipanggil the activation of the subconscious mind. Okay. Bila you nampak je, oh. Bila keluar perkataan, oh. Itu maksudnya you dah start nampak. Baru nampak jelas. In front of your eyes. Tak saja tanya Mr. Capal Putih. Dia cakap buat 100 SS paling kurang. Baru nampak jelas. Okay. Baru nampak jelas. Saya tak boleh nak guide you punya tangan sampai bila-bila. You kena buat sendiri. Once you dah nampak jelas, dia akan activate sendiri. Bila you buka MT4, press jalan, you tengok saja you dah tahu kat mana you nak PO. Okey. Boleh tak? EJ. Turun naik. Boleh So hari ni kita nak belajar apa? Minggu depan dah nak habis. Minggu ni saya FTR ke apa ke? FTR manipulasi lagi. Double maru belum. Double maru baca ebook je bang. Double maru very simple. Actually antara banyak-banyak setup QM level lagi banyak. Cuma double maru tu kalau you tengok dekat time frame kecil, katakan you ada supply zone, you akan jumpa double maru macam tu. Something like that. Okay. Fake out you dah belajar. Double maru. Double maru tu actually dia supply zone. Okay, dia supply zone. Where to entry CP, money management, QM level lagi. Baru pandai bersama PA. Not really FTR. Kejap. USD CHF. Okay. Boleh?
MM kita buat minggu depan lah. Kita ada lagi 2 hari kelas lagi, Isnin dengan Selasa. Isnin, Selasa, Rabu. Okay. So konsep dia semua sama saja bang QM level ni. Kita entry dekat QM level, Jadi saya lukiskan kejap. Saya buka pin. This reward yang paling cantik, you boleh dapat 1:20, paling kurang insyaAllah. Apabila you berada di 3 lapis QM. 3 lapis QM. Okay. Katakanlah price naik. Dia turun. Dia naik. Oh, video lagging sikit So dekat sini price, kat sini saya buat satu line dulu. Okay. And then di sini price buat QM. Okay. Alright. So bila price datang, price buat fake out kat sini. And price sampai dekat QM level. Video lagging lagging sikit dalam a few second. So dekat sini QM level tiap besar. Bukan tiap besar lah, maksudnya you ada high, low, higher high, lower low. Okay. So atas ni adalah you punya supply zone, a big supply zone. This is your supply zone. And then dekat tengah-tengah ni masa price turun dekat QM level kita ada a drop, base drop. Dekat sini kita ada drop, base drop. And then kita ada QM lagi kat sini. So yang ni saya tandakan. QM level TF medium. Okay. Okay. Boleh. QM level besar lah. Okay. And then medium. And then dekat sini, masa price datang, macam mana saya nak cerita Dekat sini kita dah ada fake out. R1, R2 kan. R1, R2, R3 ataupun R1, R2 pun dah cukup bagus lah. So ini adalah fake out. Ini tempat yang tercantik kita nak entry. Ada fake out, ada QM level tiap besar, ada QM level tiap kecil. And then dekat sini, kalau you tak berani nak masuk, you relax dulu. Tunggu price sampai kat sini. Price break ke bawah. Okay, sorry, dia bukan macam tu. Price sebelum dia sampai dekat sini, sebelum sampai dekat tempat yang kita nak entry ni, dia buat another QM. Dia buat high, low, higher, high. And then dekat sini, dia buat lower, low. Okay. And then dekat sini, kita punya QM TF kecil. So, the best place untuk entry adalah di sini. Okay. And stop loss you di atas. Di atas sini. Maksudnya, you ada 3 lapis QM. Ini QM level TF kecil lah. Okay. Di QM level TF besar, ada QM level TF medium. Di QM level TF medium, ada QM level TF kecil. Okay. You boleh try entry dekat sini, stop loss dari sini. SL biasanya lebih kurang dalam 5 pip. Okay. And then price terjun ke bawah. And then you boleh dapatkan dalam 100 pip.
target. So, berapa risk reward kita? Risk versus reward. Risk kita 5 pip, reward 100 pip. So, satu nisbah 20. Risk reward kita 1 nisbah 20. So, that means kalau you riskkan 5 USD, you boleh dapat 100 USD. Buy setup pun sama juga. Very, very nice bila dia bersama semua ni. Satu level. Dia ada QMTF besar, ada QMTF medium, dan di sini, you jangan masuk dulu, relax dulu. Tunggu dia buat QM level TF kecil. Dia akan bersusun. Benarlah tu. Macam bulan dengan bintang, bulan, matahari dengan bumi bersusun. So, dia akan jadi gerhana. Okey? Malam bulan di pagar bintang. Untuk buy setup, saya tunjuk. Terbalikkan je. Okey, you terbalikkan saja dia benarlah ni. You terbalikkan monitor you. Boleh? Boleh tak? Okey, saya bagi contoh. Sekarang, dekat USD CHF H4, you ada low, high, lower low, higher, high. Betul tak? Okey. Mana QM level TF besar? Di sini, betul. QM level TF besar. Okey. Betul tak? Okey, and then you tengok ke kiri, ke kanan. Ke kanan. Dekat sini, dia jadi resistor, dia break ke atas, dia turun ke bawah. Dia naik ke atas, dia turun ke bawah. Dia naik ke atas. Maksudnya dia buat high, lower low, higher, high. So, benda ni QM lagi. Sini low. Ini si bawah ni merah lah. And then a high. And then lower low, dia buat lower low, dia buat manipulation. And then boom, dia buat higher high. Sama tak level dia dengan level yang ni? Lebih kurang. Sama kan? Okey, dekat sini pula. You boleh masuk dekat sini. Ni yang Ashraf masuk dapat zero flow dekat sini. Okey. Dia entry dekat QM level sini. TF medium. Okey. Tetapi kalau you tak confident, apa you buat? You tukar time frame lagi kecil. Pakai H1. Apa yang you nampak kat sini? You ada let's say H1 ataupun 30 lah. M30. H1 je lah. You akan nampak benda yang sama. You ada QM level. You ada QM level, TF kecil. And then, dia buat apa kat sini? You ada support. Ini dipanggil okay. Okay. So, you punya stop loss dekat sini, you entry dekat QM level. Okay. Once dia break ke atas, you boleh letak stop loss 5 pip, something like this. Macam yang Fsan selalu buat. Dia letak stop loss 5 pip saja. And then how much dia pergi? Lebih kurang 100 pip. 100 pip. 1 nisbah 20. Nampak tak? Okey, ini yang diamalkan oleh Fsan. Fsan dia stop loss dia 5 pip, 5 pip, 5. You punya risk reward sangat-sangat cantik. Oi, turun kuat
Boleh? Nampak tak? SRF tu dia turun. Yes, this area. Again, benda yang sama. Bahaya benda-benda lah ni. You kena alert dengan aware. That's why kena lukis. Ha. Jauh kita nak turun tak pasti. Kena tengok lagi. Sampai kat sini nanti dari RS flip pula. Yang ni SRF. Support. Breakout. Dalam breakout you, tempat yang sama dia ada. Drop base drop. And di sini ada jadi resistance. So, SR flip. Di sini lebih kurang ada fake out. Ada banyak shadow. Okey. SRRS flip boleh entry sekali sahaja. Kali kedua tidak digalak. Kali kedua, kali ketiga dia tembus. Maksudnya kali kedua ni maksudnya kalau dia datang lagi kat sini tidak digalakkan untuk sell kat sini ya. Kalau atas tu ada supply zone, lagilah tak galak sebab dekat sini tengok PA dia. Masa price naik ni katakanlah PA ni dia buat CP. Biasanya dia akan tembus ke atas. Okey. Di sini dia ada support, breakout, resistance dan tempat breakout tu dia ada drop, base drop. Make sure benda lah ni ada. Kalau you tengok dekat mana-mana pun, you jaga tau. Di sini pun support juga. Sini ada breakout. Kenapa dia cocok sampai atas? Dia tak reject dekat sini. Sebab di tengah-tengah sini tak ada drop base drop lagi clear. So yang atas lagi clear. You ada support, you ada drop base drop. And then you ada dekat resistance you boleh masuk. Ada supply. So itulah salah cara untuk membaca market. Cara-cara buat membaca market. Sebab you tak tahu dia nak sampai atas ke sampai bawah ke, dia nak sampai mana ke, tapi kita orang cakap tu meramalkan di tempat-tempat yang kita dah praktis. Okey. Kita tengok pair lain. USD Canada has been up down. Dah hujung bulan hari ni, last 30 bulan Bulan 9 AU naik pula. Dah semalam dah turun, lepas tu dia naik pula. Sak. Ada fake out, that's why dia naik. Yes, maybe. Kalau you tengok time frame kecil kat sini, tengok M30. M15. Dia base dia tak jelas sangat kat sini. But you have fake out over here. Support. And boom, naik balik. Yang ini dah ambil 1, 2, 3. Yang dekat sini peluang malam tadi. Saya boleh QML lah simple je. QML. And then dekat sini nampak dia ada support, ada fifth element apa bagai semua. And dekat sini ada drop, base drop. Okay. Ada drop, base drop. Nice entry kat sini. And then price naik secara CP, something like this lah, CP. And then ke atas ni ada apa? Cam level sini. Fake out. Always the same. Perfect entry kat situ.
So let's see, stop loss 5 pip dekat this area. Kalau you nak sharp lagi dekat area sini, dekat area yang drop base drop ni, you tukar time frame kecil sampai you jumpa QM level. High low, high high, lower low. Situ kepada M5 ni. Okay, adjust. Wow. Mana dia punya ni? Kalau boleh, nak sharp lagi pakai M1. Ni 29 September. Sekejap cat tengah gila sikit. Okay. Support, and then dekat sini ada resistance. Berapa pip ni stop loss? Dalam 5 pip. Good, 5 pip. And then 94, 95, 96 awak tak sampai. Lagi sikit lagi 100 pip. Okey lah. 1 nisbah 15, 1 nisbah. Try buat macam tu, practice. So bila you dapat macam tu, you dah belajar TP yang jauh. You entry stop loss 5 pip, try TP swing ataupun buat masuk 2 entry, satu entry TP 10 ataupun 20 pip, satu entry lagi swing biar sampai 100 pip, 1/20. Confirm ke 100 pip dia makan? Tak confirm. Tapi risk reward yang sangat cantik. Kalau you dapat 1/20, you boleh doublekan you punya account dengan 5% saja you punya risk. Katakanlah account you $100, you masuk $1, stop loss 5 pip. Kalau you kena $5 kan, loss. Tapi kalau kena TP 100 pip, you terus dapat 200. Jadi 2 kali. Okay, yes. Satu, dua, tiga. QM level, and then the last QM level. QM level yang ketiga, yang itu tadi. Kat mana ya. Saya cat dia tak sama. H4. Ni you chef, you cut. Sorry. Macam ni. You ada Kejap. You ada fake out kat sini. Yang sini kita dah makan. Dan sini ada USD. Tapi yang kat atas ni ada fake out kan. Katakan you tak confident. Sini ada fake out. R1, R2, R3 sampai sini. Yang ni you dah dapat. And then bila price naik atas tapi dia tak ke atas, dia turun bawah. So apa you buat je lah. You cari lagi QM level kat situ. Kat sini you tengok price buat CP, compression. So bila dia ada atas ni, you tarik dia punya trend line lebih kurang, dia akan jadi apa ni? Ini dipanggil broadening triangle. Broadening. Maksudnya triangle yang Bila dia jadi broadening triangle, maksudnya dia macam speaker, dia makin kembang.
Yang bawah naik macam ni, yang ni naik ke atas. Triangle yang membangkang, membesar, broadening, makin lama makin besar, makin lama makin besar. So ini salah satu juga reversal pattern, reversal chart pattern. So apa you buat adalah you cari lagi dekat mana area QM sini. And then you dapat QM kat sini kan. Shadow, shadow. QM level, shadow, shadow. Boleh? Kalau tak yakin, sell stop kan. Boleh juga sell stop. Tapi, okay, CP sini, you boleh sell stop daripada sini, sampai bawah ni. And then, kat mana dia stop? First dia stop kat sini. Ada another QM level kat sini. So, jaga-jaga semua QM level, semua tempat-tempat yang price akan stop. Atas bawah boleh makan. Sekarang memang banyak QM level, yes. Tapi cuma you kena cekap sajalah. Kalau you cekap memang insyaAllah senang. Okey, AUD 15. Tadi dah review tadi. Yang itu hari dia ada keluar setup double maru, yes, dekat sini. Sekejap FTR dengan double maru. Nak belajar? FTR dengan double maru. Tapi setup ni dah lepas. Okey. Sekejap Itu hari dia jadi dekat sini yang dekat ada CP kat sini. Sini CP. And then dekat sini sebab dia double maru dengan FTR ni dia lebih kepada time frame kecil. Time frame besar susah you nak tengok. Okey. Fail to return. Apa itu fail to return? Okey, yang atas ni yang nampak tak price naik and then dia naik. So double maru ni dia kalau you tengok chart ebook tu saya buat barulah. New. Okey, double maru ni pattern dia simple saja. Maru bozu. Dia naik atas, shadow dia pendek. And then dia naik atas lagi. Shadow pun pendek. Body dia besar. Maru bozu. Okay, so ni first maru. Yang ni second maru. So dia ada dua. Ni dipanggil first maru First maru. Yang ini second maru. Okay. And then daripada sini kita boleh buat kita punya supply zone. Supply zone adalah daripada atas shadow sampai body. Open price second maru. Ini adalah supply zone. Kalau you jumpa pattern macam ni sangat cantik. Sangat-sangat cantik. Sebab body dia besar. Body besar. Dua kali. Dia naik satu. Okey. So, sepatutnya di sini bila ada maru bozu sepatutnya price naik ke atas kan. Tetapi tiba-tiba price turun ke bawah. Dia turun ke bawah, dia break second maru ataupun dia break first maru. Maksudnya dia dah jadi supply zone. Kalau price naik atas, dia tak jadi supply zone, tak valid supply zone ni. Tapi yang penting ni, yang candle merah ni, bearish engulfing dengan significant drop. So ini dipanggil setup double maru, bearish engulfing. Okay. So nanti price akan datang balik. Biasanya price akan datang, tapi dia tak sampai dekat open price second maru. Ini saya letak level open price
second baru. Okey. Yang ni label ni. Saya letak anak panah kat atas ni. Open price second baru. So bila price datang, bila price naik balik, dia tak sampai, dia turun bawah. Dia turun bawah dan dia break any demand kat sini. Katakan ada satu demand, dia dah engulf. Yang ni price naik sambung kat atas. So dia dah engulf kat sini. Dia dah break. Bila break saja, maka di sini adalah kita punya FTR, fail to return. FTR, fail to return. Okay. Okay. Fail to return. Dia dah break saja, you dah boleh PO. Dekat mana? Di antara FTR dengan double maru. So dekat zone ni. Dekat zone kawasan sini. Ini pun you boleh dapat entry sharp. Zone sini yang kecil ni, biasa zone ni kecil tau. Dalam 3 hingga 5 pip je. Paling cantik 3 hingga 5 pip. Zone ini dipanggil lorong cahaya. Kita akan entry di kawasan sini. Ini entry zone. Entry zone cell. Bila you ada FTR, you ada double maru, cantik. And then, katakanlah price naik pula buat price action CP. You tengok e-book. Dia ada CP, ada CPLQ. Kalau dia naik sebagai CP, memang sangat cantik. You entry kat tengah celah-celah ni je. Okay, target dekat sini. Okay, stop loss macam biasa dekat atas supply zone. Tetapi bila ada rejection saja di sini, you boleh stop loss di kawasan sini. Kecilkan stop loss. Dalam CPM 10, saya fokuskan dalam teknik double maru saja. Which is very, very good. Sometimes you jumpa dekat M30, kadang-kadang jumpa dekat M15, kadang-kadang you jumpa dekat M5, kadang-kadang you jumpa dekat H1. So depend lah. Kalau M5, kadang-kadang risk and reward dia sangat cantik. Okay. Lepas double maru mesti bearish engulfing. Yes, maksudnya bukan semestinya bearish engulfing. Dia mesti significant drop. Katakanlah dia break bawah sini. Dia bersambung-sambung ke bawah. Pergerakan yang significant ke bawah. Significant. Kalau dia break ke tepi, dia jadi CP, ianya tidak significant. Drop dia tak significant. So, bila drop dia tak significant, tak cantik. Kita nak yang a very big move ke bawah. Yes, jadi candle besar-besar. Okay, yes, soalan. Muhammad Farid. Ada tak double maru yang tak valid? Ada bang. Double maru yang tak valid adalah double maru yang terjadi daripada SR flip. Kalau ada SR flip, fake out, kemungkinan besar dia tak valid. And then untuk entry double maru dan FTR, you kena tengok PA, price action yang datang ke situ. Dia datang ke area tu sebagai CP ke, ataupun sebagai fake out ke, ataupun sebagai QM ke, itu yang kita nak. Okay, yang penting confirmation tu dekat PA. Kalau shadow atas panjang sangat pun dah tak valid, susah sangat. Okay. So sebagai contoh, saya buka dekat itu tadi AUD USD. Di sini kita ada double maru yang atas kali ini 1 2. Nampak tak? Saya besarkan sikitlah. First maru, second maru. Okay. So lepas tu candle yang kedua tiga ni dia taklah drop sangat, tapi nampak pergerakan dia turun dan terus turun. Okay. And then mana FTR? FTR di sini. Iaitu zone di mana tempat
last kali dia keluar daripada open price second baru, saya tandakan sini. Second barunya open price kan. Lepas dia keluar, dia patah balik, tak sampai. And then dia turun bawah. Dia break demand. Area demand kat sini. Okay, break ke bawah. Zap ke bawah. So ini adalah FTR, fail to return. Okay. Nampak tak? FTR bukan fake out. Oh, you tengok pada keadaan masa tu. Kalau price datang, oh, susahlah ni demo account punya chart tak sama dengan real account. Aduh. Okey tak. Ni you punya FTR. So daripada bawah sampai atas, you tengok cara price naik. Price naik buat bentuk apa? Price naik buat CP. So you ada kebarangkalian untuk entry. You entry di antara FTR dengan open price second baru. And then you perhatikan, bila you tengok dekat sekarang, AUD, USD, M15, you tak nampak double maru kan? Tapi you nampak double maru dekat M5. Okay? So maksudnya, bila you ada CP, you start to look dekat mana FTR, dekat mana double maru. Tak jumpa double maru dekat time frame tu, you tukar time frame lebih kecil. Kita nak cari, whatever it is, kita nak cari supply zone. Okay. So in this case ni CP, and then price turun, tak ada news. Masa tu tak ada news. So price turun slow. Tapi dia berjaya juga turun sampai ke bawah. Sampai dekat area-area KM level kat sini. Okay. Faham tak? Okay, itulah namanya FTR dan juga double maru. Actually, saya dah tak fokuskan sangat dengan FTR dan double maru. Kadang-kadang saja. Saya lebih fokuskan sekarang kepada QM level, which is lagi banyak dia punya setup dia. But kalau you nak sebagai periksa-periksa tambahan pun tak ada masalah. Okay. Yang naik mana ni? Yang naik tu macam mana explain je ke QM? Yes, yang naik sini. Maksudnya QM sini ada support resistance. Price breakout, support, boom. Actually price kejar H4 sini. Price kejar drop area sini. Sekejap saya delete balik. Di sini you ada QM level H4. Okey. Boleh tak? QM level H4, tetapi bayangkan dekat QM level H4 ni sebelah kiri dia tak ada drop base drop. Drop base drop dia lagi atas. Dia tak sama level. Betul tak? So bila tak sama level, that's why dia boleh push ke atas lagi. Yang paling cantik ialah bila you dapat dia sama level. Drop base drop dengan QM level sama level, touch, memang senang dia nak drop ke bawah. Terus. Sebab atas ada base, maksudnya atas ada. Kalau atas ada base, maksudnya atas ada apa? Atas ada supply. Bila atas ada supply, apa jadi? Price akan kejar ke atas. So price boleh stop di situ saja. That's why please understand supply and demand. Sebab itu adalah dia punya
Awak cakap tu apa? Intipati. Teknik is satu dua saja, tapi paling penting adalah you faham konsep supply and demand. Apa yang price cari sebenarnya. Yang dia claim label kat sini. Drop base drop tadi you ada claim label. Nampaklah kat sini. I tengok ramai yang anti kat sini kot semalam. Kan? AU. Nampak tak claim label kat sini? Yes. Maksudnya kalau dengan shadow saja you dah nampak, alhamdulillah you punya mata dah nampak. Jantung saya lagi dap-dap-dup. Pasal. Relax lah. Tak apa-apa. Ada hold position lagi ke? Claim level, cari claim level. This one also claim level. Itu tadi ada soalan yang first sekali. CPM 12. Masa day one, dia tanya soalan yang sangat-sangat perfect. Apa yang kita nak tengok dalam MT4? Very, very good question. Saya pun tak terfikir selama ni. Saya duduk ajar. Saya tengok orang faham ke tak faham. Rupanya soalan yang paling bagus dah keluar. Apa yang first kita nak tengok bila kita buka MT4? Kita cari manipulation on the manipulation of the manipulation. Balik. Sebab semua ni kerja-kerja market maker, kerja-kerja big trader, kerja-kerja dia orang. So, dia orang mesti ada something dekat dia punya tempat tu, ada sign dia. Dekat mana dia orang letak dia punya order, dekat mana dia punya decision point. Okey. Dari pengalaman ini boleh digunakan tak cikgu? Better entry confirmation. Boleh. Kalau you katakan let's say katakan kat sini ada 1 QM and then you nak entry. Tapi you dah biasa dengan indicator. Let's say you pakai kita pakai awesome oscillator lah. Saya pun dulu biasa pakai awesome oscillator untuk tengok apa ni. Boleh guna MACD, you boleh guna tapi kalau you guna pandai, gunakan saya guna MACD lah. Okay. Untuk you gunakan awesome oscillator. AO. Mana AO? Ataupun you boleh pakai RSI ke apa ke, tapi you kena study macam mana formula tu dibuat. Ataupun you boleh guna Bollinger Bands. Okey, kita letak Bollinger Band lah. Abang Umar standard pakai Bollinger Band. Ramai yang belajar BVMA sini. BVMA tak payah. Kita letak oscillator saja. Jadi AO kat mana? Bull, Smack, AO, MACD, Bill William. Awesome oscillator. Dia senang sikit color hijau, biru and then whatever lah. Okay. So dekat sini. Nak belajar MACD ke cikgu? Nak belanja? Burger MACD. You dah dapat. Semalam saya dah belanja Rising Wedges Hot and Spicy. Extra hot. Hari ni you nak belanja MACD pula kan? Okay. Oscillator. Apa maksud oscillator? Yang kat bawah ni dipanggil oscillator. Maksudnya dia macam actually semua indikator adalah saya letak value dia 10. Saya tebalkan sikit. Okey. Nampak tak merah ni, yang panjang-panjang merah. Ini adalah moving average 10. Apa maksudnya? Siapa tahu apa maksud MA 10?
Dia kira 10 CS lepas. Okey. Calculation in 10 days. Pergerakan 10 candle. Okey. Bila MA 10, maksudnya dia ambil purata 10 candle. Contohnya sekarang saya pakai MA 10, shift kosong maksudnya dia shift tolak ke depan atau ke belakang. And then MA method ni, dia ada simple, ada exponential, ada smooth, ada linear method. So let's say kita ambil simple. And then dia tanya, apply to what? Is it close, open, high, low? Let's say saya ambil close. So apa dia buat ialah, dia akan ambil 10 candlestick, data candlestick daripada sekarang sampai yang lepas. And then baru dia plot dekat side ataupun at this moment. Let's say value dia sekarang dekat sini. At this value. Apa dia buat? Kenapa dia dapat MA 10 dekat sini sekarang adalah dia ambil 10. Tadi kita punya MA base pada close kan? Apply to close. Maksudnya dia ambil close price 10 candle ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey daripada sini. 1, 2. Ini belum close lagi. Yang sekarang ni lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey daripada sini. Dia kira daripada sini sampai sini 10 candle. Dia campurkan semua price, close price tu and then dia bahagi 10. So dapatlah average. Dipanggil moving average. Average 10. So dapatlah value ni. So kalau you tengok setiap point dekat mana, dia dekat atas ke dekat bawah ke, dia adalah average. Okey? Pergerakan dia. Boleh? Okey. 10 candle tu termasuk yang awal ni yang buat. Sekejap. 10 candle campur yang sekarang punya. Untuk H1. Kalau H4 samalah. 10 candle H4 yang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Maksudnya daripada sini sampai sini. That's why dia bergerak. Dia siap dia naik atas, dia ke bawah. Sebab dia belum close lagi yang last kali ni. So dia bergerak sikit-sikit. Kalau you tengok M1, dia akan bergerak laju. Dia akan ikut. Selagi sini dia akan naik atas. So orang cakap repain apa tu. Semuanya memang sebab dia adalah orang cakap tu moving average. Dia kira average 10. So kalau M5 lah dia punya. Okey sekarang ni untuk moving average, kita kata M5. Price berada di bawah. Price berada di atas. MA berada di bawah. Itu maksudnya dia akan dipanggil uptrend. Simple lah. Dia panggil uptrend. Maksudnya buy trend. So macam ni. Bila dia dah close. Sell. Sell like that. Okay. Senang kan? Senang ke susah? Senang, yes. Kalau jadi macam ni macam mana? Sekejap dia ke bawah, sekejap ke atas, sekejap ke bawah, sekejap ke atas. Pengsan. Itu baru M5. Okey. M5, MA cakap uptrend. Kita tengok M15. Uptrend. Good. M30. Uptrend. H1. Uptrend. H4. H4 downtrend. So macam mana you nak masuk? You nak tengok H4 ke? You nak tengok H1 ke? You nak tengok M5? Senang ke susah? You nak pergi mana lantak pi lah. Tetapi you boleh gunakan dia untuk time frame besar lah. Better guna time frame besar. Kalau you nak gunalah. Ini moving average. Kena macam ni macam mana? Sejak ke atas, sejak ke bawah, sejak ke atas, sejak ke bawah. Tetapi ada yang trader-trader yang master dia menggunakan simple moving average ataupun a very simple one. Okay.
Maksudnya, katakanlah, kalau you pandai guna tak ada masalah. Katakanlah, di sini ada CP, compression. So, bila price dah break kat sini, time frame daily. Selagi dia tak break atas, selagi itulah you hold punya position. You hold sampai ke atas. Dia, macam tu. Itu salah satu konsep yang cantik lah. Tapi kalau dia turun naik, you nak base pada MA saja susah. Sekejap dia naik atas, sekejap dia turun bawah, sekejap naik atas, sekejap turun bawah. So you nak buat decision, susah. Betul tak? Satu lagi kelemahan indikator ni, dia lambat. Orang cakap, ianya confirmation. Confirmation, mana ada confirm? You cakap saya indikator yang boleh confirm. Jagi price nak terjun. Ada tak? Tak ada kan? Mana ada indikator yang boleh confirm, lepas ni dia turun, lepas ni dia naik. Tak ada bang. Yang ada cuma mungkin kebetulan. Even kalau macam QM setup jadi, itu hanya kebetulan. Bukan saya cakap ini wajib dia naik atas, wajib dia turun bawah. Itu hanya kebetulan. Rezeki. Cuma kita nak risk and reward. Jadi perkataan confirmation tu depend. Kalau macam RSI ataupun saya tambah satu lagi RSI ya. RSI dia mengukur relative strength index. Konsep yang sama, dia guna moving average juga. Dia guna moving average. Dia orang cakap kalau price dekat atas, oversold. So price akan turun bawah. Sampai level 30, overbought. Dia akan naik atas. Macam mana? Boleh pakai RSI 3, dia lagi laju. You boleh adjust sampai RSI berapa-berapa lah. And then, you boleh belajar. Satu lagi ada divergent ataupun convergence. Saya delete ni. Bila you nak pakai indikator, make sure you faham indikator tersebut. Apa fungsi dia. And you kena study. Study. Okay. Tetapi kalau you pakai indikator agak lambat. Serius agak lambat. Saya lebih prefer entry kat pucuk, stop loss 5 pip, 10 pip. Dapat banyak sikit berbanding tunggu price naik atas. Dah confirm, kita pun masuk floating. Itu yang susah sikit. Saya tak suka floating banyak-banyak. Terus terang cakap. Saya kalau floating, banyaknya saya dah tension dah. Okay. Tetapi kalau you nak pakai tak ada masalah. You boleh gunakan dia sebagai petunjuk. Katakanlah ada divergence. Okay, siapa nak indikator yang paling best sekali? The best indicator. Cuba teka, apa indikator yang terbaik? Candlestick, Fibo, Ichimoku. Dalam MVP cakap Fibo Musang, yes. Fibo Musang one of the best. Serius saya cakap. So, siapa yang tak belajar Fibo Musang lagi, lepas ni belajar Fibo Musang. Serius, Fibo Musang good. Sebab dia modified Fibo. Dia bagus sebab dia dah expert dengan Fibo. 7 tahun, 6 tahun dia dengan Fibo saja. Jadi dia boleh modify Fibo tu, dia boleh tahu kat mana tempat-tempat dia. Okay. Saya tak boleh ajar, you kena belajar dengan Cikgu Zul. Okay. Sebenarnya price pula. Indikator yang terbaik adalah price itself. Candlestick tu sendiri. Kenapa price bergerak? Kenapa price bergerak? Sebab ada order. Bila ada order, akan
You cuma nampak candlestick. Kan? Tapi daripada candlestick tu, you boleh buat zone, history, manipulation. Tempat-tempat yang kita boleh agak pergerakan dia dekat mana dia nak buat manipulation. The best is manipulation sebab semua pergerakan ni bukan order kita yang letak. Order big trader. So big trader je yang boleh mainkan pasaran. So the best indicator adalah indicate kalau you ada group dengan group big trader, Soros punya geng. Itu the best. Dia boleh bagi tahu kita akan sell dekat sini dan kita akan TP-kan kat sini. And dia akan push benda lah tu sampai berjaya. Okay? Itu kalau you ada team. Pernah saya ada baca dulu, ada seorang siapa, anak Datuk Tan Sri ke siapa. Dia dapat info daripada secret group big trader. Dia nak, masa tu dia buat apa dia buy euro. Dia bukan buy dekat sini tau. Dia pergi bank, dia buy euro million dia buy. Dia beli saja. And then dia tunggu sampai 4 bulan. Ada seorang student saya dulu, dia kerja bank. Jadi dia ada info ni. Macam datuk-datuk, Tan Sri apa semua, dia orang ada orang dalam, information. Insider dia panggil. So mereka tak boleh $1 million. So itu untuk orang yang dapat information saja. Ya, itu dia geng-geng. Memang totally dia geng-geng dengan geng-geng jerung. So dekat mana-mana pun ada jerung. Dalam saham pun ada jerung. Dekat sini pun ada jerung. So kita ni ikan bilis ni, tak bolehlah nak lawan jerung kan. Kena baik-baik dengan dia. So sekali jerung, kalau dulu orang cakap, sekilas riak ikan di air, kita dah tahu jantan betina kan. So kali ni kita tengok sekali jerung, sekilas ikan jerung, lalu kita tahu ini dia nak buy ke nak sell. Setiap negara ada jerung. Kanada, US, Brazil, semua, Rusia. Dia orang fight gila-gila punya. Tadi Rusia kena Rubles. Saya buka Rubles Rusia kena attack. View cat watch. Teruk drop kena. Rusia Ruble. USD, THB ni. Amerika and geng-geng tu semua dia attack Russian Ruble sampai collapse. Sampai masa tu siapa nama? Saya tak tahu ni pasal apa. Tapi ini H4 gila-gila lah ni. Sekejap Ada teori dia orang attack Russian Rubles. Rubles. So berapa pip? 387132. Macam mana nak kira ni? 38,000 pip. Sekali spek saja 38,000 pip. Ada bulan ni. Ini memang Russian lawan US punya. The mafia Russian versus the KGB, or come to the Russian versus the American KGB gangster. So one candlestick equal to 44,000 pips. So apa yang geng-geng dengan dia akan jaga dia punya apa ni,
Biasalah dia punya itulah apa semua. Alright. Ada soalan tak? Saya cikgu dah boleh cakap Russian. Ya, ya, saya bangsa Jawa Rusia. Welcome to the Russian. Saya suka Rusia dia cakap orang cakap tu dia punya R tu pekat. Do not be touching anything. Ni apa ni? Euro USD. Oh, gila. Lepas turun naik. Letih bang. Ini tengah-tengah lawan ni. So, ambillah berapa-berapa yang ada. Janji boleh buat sarapan, boleh beli biskut, boleh beli susu anak, apa pun dah cukup bagus. Banyak. Memang bulan 9, dulu saya pernah dengar cerita. When September comes, do not trade. Dia cakap, bila bulan 9, jangan trade. Sebab apa? Sebab banyak fake out. Saya tengok sini, oh my, memang betul. Dia buat higher high, and then dia buat lower low, and then dia buat higher high, lower low, higher high, lower low. So, siapa yang main higher high, lower low memang sedap lah. Siapa yang swing memang menangis lah. So, wake me up when September ends. So, satu lagi bulan yang tak boleh trade lah bulan 10. Bulan 10 pun sama. Bulan 11, bulan 12, dan nak Christmas. And then bulan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, semua tu bulan yang tak boleh trade. Boleh tak? Yang tidak digalakkan trade. Saya dah, I think saya dah, CPM 12 okey tak? Saya dah ajar CP, fake out, pusing-pusing benda yang sama saja. Itu macam orang cakap, trik-trik market. Banyak fake out dah sekarang. CP belum tajam lagi, okey biasalah, kena praktis saja. Macam bulan ni pun CP, kat sini CP dapat sekali. CP you nak entry tajam, agak susah. Saya pun nak masuk CP yang tajam susah. Sebab dia banyak triangle. Nak tajam, cari QM saja. Cari QM and then berdoa je lah Tahniah Harapan. Kalau dulu kita guna Tahniah Harapan supaya tak kena stop loss. Tapi kali ni kita guna Tahniah Harapan untuk supaya sampai ke TP. Tension juga nak tunggu TP kan. Masuk hari ni tak tentu lagi TP. Lagi 2 hari baru TP. Tapi kalau nak kena stop loss, dia masuk hari ni lagi 10 minit dah kena stop loss. Bukannya senang kan jadi trader. Stres pak. Sudah turun lagi, sudah naik balik. Habis kau. Okay. Tapi kalau ada setup fake out, it's quite good. GJ pun masih tak ke mana lagi. Kadang-kadang dia buat CP lagi. Boleh bah. Okay, GBP AUD pun kita roughly tengoklah minggu depannya. So cari shadow saja senang. Pancung, kita try main pancung saja. Siapa kat sini yang dah grow account besar guna QM? Saya tengok ada ramai yang withdraw kau. You tengok. Ni apa ni? Gold. Masya Allah. You tengok jahat tak jahat lah. Kawan saya sell kat sini. Gila bang. Kalau kena menangis. Mula-mula tadi dia dah dapat sell kat sini. Ada QM level kat sini dia ambil. Cantik je entry. Dah dapat sell kat sini. Dah pergi berapa pip? 52 pip. Okay. Tiba dia naik laju. Kalau you mengelabah tak? Of course you akan mengelabah. You akan close. Siapa yang buy, dia akan buy. Siapa yang sell, mesti sudah mati lah. Lepas tu apa jadi? Dia pergi balik dekat sini. Dia turun balik 100 pip. You pasang trailing stop pun BE pun you sedih tak sini? You letak BE kat sini. Cantik lah entry. Float berapa pip?
2 pip, 3 pip untuk gold. Dah dapat 50 pip. Kena BE, terjun. Baru TP, 100 pip. So ini mainan diorang bang. Semua big trader punya mainan. Diorang tamak Diorang kalau entry dia nak sorang-sorang je dia. Dia tak nak orang follow dia. Memang agak gila lah market ni. So kalau kena macam ni sabar je lah. Tak ada rezeki. Tak apa, cuba lagi. Besok minggu depan ada lagi. Ada QM lagi, kita pancung. Ada QM, kita pancung. Okey, satu lagi. Saya dah cakap yang ini adalah last saya kan. CPM. Saya dah tak nak ajar lagi. Aduh, actually masih banyak lagi permintaan kat luar. Saya pun kesian. Ada yang PM tolong ajar, tolong. Saya bukan merajuk, tak merajuk. Okey. Cuma itu hari ada request daripada saya punya admin. Dia tak suka guna nama CPM. So, tukar nama baru. So, saya buatlah tukar nama baru. Tactical SND dengan QM Master. Tak jadi RAD ke cikgu? Jadi. Cuma saya akan arrange sikit lah. RAD bulan 11. So, bulan 10 tu sempat lagi lah. So, dalam tu, saya rasa you all tak perlu masuk kot. Tapi nak masuk-masuk lah. Tapi tak perlu masuk lah. Sebab sama saya akan cerita fokus pada QM dengan apa ni, fake out. And then cara lukis zone tu, macam tu lah. You all semua dah master kan? Dah tak masalah dah. Janji you all semua dah boleh withdraw, okey lah. Share je link SPM kenang kita. Okey, ingat ada special. Tak ada special. Cuma ada satu secret lagi lah. Saya tak bagi lagi kat orang. The biggest one. The diamond. The diamond saya tak bagi lagi kat CPM sebab ni baru. Kalau nak. Tak cukup-cukup lagi ke? Saya dah bagi you the best sucker. And you nak cari lagi lain lagi. Ya Allah, saya pun tak tahulah. Tamak. Bila you ada 10 setup, tak semestinya you boleh buat duit dengan 10 setup. You boleh buat duit dengan satu setup, cukup lah. Satu je lah. Nak buat apa pening-pening lagi. You nak jadi master Okay. Pakai satu saja. Maksudnya you practice yang satu tu je. Saya nak dapatkan yang satu tu pun nak entry, nak sharp, nak cari formula benda lah tu, nak cara nak simplekan sampai ke 12 CPM. Baru boleh simplekan. Dulu masa mula-mula tak ada pun. QM saya dah ajar. Masa CPM 1, CPM 2, CPM 3 kot. Saya dah ajar. Hello, something like this. Tapi saya tak orang cakap, tak fokuskan benda lah tu. Saya fokuskan pada FTR, double maru. So, but then CPM 12 itu dia tanya soalan. QM, it's just very, very nice. Dulu QM macam mana? Dulu QM simple saja. High, low, high, low, low. Dia ada 3 pattern. Satu, QM head and shoulder standard. Maksudnya dia break. High, low, low. Dia break sikit saja. And then dia akan naik sama paras dengan bahu kiri. So bila kita fokus kepada satu benda, kita akan dapat lebih banyak lagi. Kita akan dapat lebih detail. Bila kita tak fokus, bila kita kejar semua benda, so satu benda pun kita tak fokus sebenarnya. Which is not very good. Satu lagi QM yang jenis macam ni. Dia break ke atas and then dia break very, very far ke bawah. Okay. So bila dia break jauh sangat dan jarak ni adalah dalam 50%, this support akan become your punya resistance. Ini pun QM juga. Lebih macam ni. Okay, and then satu lagi saya tak ingat. Adalah dia punya tu. Yes, actually the same thing. SR flip, RS flip, supply zone, demand zone, dia semua benda sama. You akan nampak benda yang sama saja hari-hari. Rally base rally, drop base drop, supply zone, demand zone, QM, bersepah-sepah. Always. Cuma kita cekap tak cekap, itu saja. And then basic.
Ah, macam ni double maru. First maru, second maru, and then dia break. Break clear. Price retest, turun bawah. Ini basic bang. Basic bearish engulfing, bullish engulfing. Tapi bila orang tak fokuskan mendalah tu, dia tak nampak. Okay, saya bagi contoh. Bila kita fokuskan mendalah tu, fokus, you akan dapat lebih detail. Katakanlah you ada candle break merah ke bawah, and suddenly you ada candle besar ke atas. Apa nama candle ni? Yang warna biru ni. Ini adalah bullish engulfing. Teknik ni, teknik bullish engulfing ni dah lama ada dah. Semenjak zaman semenjak Azali lagi dah ada dah teknik bullish engulfing. Masa saya belajar lu ada. Bila you ada bullish engulfing, tunggu price datang balik, retest, entry. And then kita akan buy. Stop loss dekat bawah. Masa saya kecil-kecil lagi teknik ni pun dah ada. Zaman Jepun lagi. Sejak zaman sebelum Masihi lagi teknik ni dah ada. Tapi bila orang tak fokus mendalah ni, dia tak jadi apa-apa. Tapi bila dia tukar nama bentuk evolve, still balik pada basic. Basic, benda the same thing. This is demand zone. Inilah demand zone. And then inilah CBR, candle break retest. Semuanya ada kat sini. Inilah candle arah, Abang Umar. Betul tak? Candle arah. Ni atas ni besar, candle arah. It is the same thing, very very simple. Tapi lah oleh kerana manusia ni dia tamak, dia tak nak yang macam ni, dia tak nak yang simple-simple, dia nak yang advance, dia nak yang boleh pergi atas bawah, pergi yang sharp, entry zero float, dia dah mula menggelabah. Betul tak? Yes, CS break CS, very simple. Bila saya hantar SS, entry pucuk, zero float lah, you all semua dah tak betul lah. Macam mana boleh dapat macam ni kan? So and then saya trigger, you all punya emotional. Setiap manusia dia ada emosi, dia ada ego dia. So saya akan, setiap ayat saya hantar dekat Facebook tu semua ayat-ayat marketing bang. Ayat-ayat marketing yang akan trigger, yang kalau you baca, you tak boleh nak tidur. Selagi you tak masuk lagi. So you all tu semua dah kena, orang cakap, dah kena jumpy lah. Tu ayat-ayat jumpy internet marketing. So actually benda ni benda yang sama. The same thing. Nak belajar ilmu marketing? Tak boleh bang. Ilmu marketing mahal. Itu kena bayar 10,000. Semua benda saya nak belajar. Saya nak jadi cepat pandai, saya nak belajar 100 benda supaya saya boleh masuk bila-bila masa saja. Actually which is very very wrong. Paling basic is the best thing. Macam itu you chef, you cut. Cuma masalahnya kita sabar tak sabar saja. Once you dah sesat jalan dah jauh, you dah macam barulah you akan balik ke pangkal jalan. Barulah you menghargai apa itu basic. Simple. Bullish engulfing, price retest, naik ke atas. Okay. This is one of the simple example lah. Okay. Basic SND, apa cadangan cikgu nak bagi master? Okay. Basic SND, very simple one. Kalau dulu susah, terus terang saya cakap, dulu susah. Sebab dulu saya nak terangkan something yang dulu tak ada standardization. Saya nampak benda ni, tapi saya nak terangkan ke orang tu jadi susah. Yang sekarang ni apa you buat ialah you cari yang paling bawah, yang paling atas. This is your supply zone. Jadi QM, you tandakan inilah you punya supply zone. So by the time saya mula-mula saya belajar dulu,
Saya ajar orang supply zone, demand zone, supply zone. Tapi masa dekat CPM 8 ke 9, saya dah start nampak. Sebenarnya supply zone does not exist. Demand zone does not exist. Masa tu saya dah terfikir, alamak, apa aku nak buat ni? Kan? Sebab lagi sebanyak saya study, lagi banyak saya study, saya nampak semua benda does not exist. Okay? Yang ada hanyalah manipulation. Manipulation. So kalau basic you buat supply zone, demand zone, you cari paling atas, you cari paling bawah. Okay? Cari shadow sebelah dia. Jadi inilah you punya demand zone, supply zone. Cari shadow sebelah, cari puncak, you are done. And it is very, very perfect. Perfectionist. Yes, manipulation. This is manipulation. Semua adalah game. Saya tadi nak kata apa. Okay? Faham tak? AUD USD. Ada puncak paling atas. Ada sini. Okay. Kalau you nak try AUD USD. Untuk try saja. You boleh try dekat sini. Stop loss sini sampai sini. And you ada KM level dekat sebelah sini. Which is quite this area lah. This QM level, you cari lah kat mana support dia, dekat mana QM level dia. Itu saja. Sekejap First, you buat cari QM level. This area. And then you cari support resistance. And this, dalam kawasan ni you cari QM level dia. Okay. Tukar time frame kecil. Cari, okay, maybe this area. Yang ni agak susah sikit. Dia buat high, low, higher, high, lower, low. Higher, high, lower, low. Wow. Ya. Maybe this area. Yes. This area. Berapa tu? Dekat 7671 lebih kurang. 7670. 7669. And then price action dekat sini you kena tengok. Ada tak fake out? Kalau ada fake out cantik. Kalau tak ada fake out, payah sikit. Okay. Jangan tamak, jangan apa semua. Tunggu dia buat fake out dulu. And then siapa sini yang okay? Dia dah boleh bagi signal. Rahsia diamond tu. Oh, diamond saya tak boleh bagi. Which is very... Ada dalam grup. Barulah QM Master. Baru boleh bagi. Aswad pun ada signal ke kanan. Yes, of course. Semua akan ke kanan. I think this is good. Kalau you tanda kat sini, you ada resistance, and then you ada support, and then you ada resistance. Itu yang kita nak. Resistance, and then you ada support. Okay. And then this, you ada big resistance here. Resistance. Okay. SSR line. Sini dia dah break. Sini. Dia dah break lah. Ini dah dipanggil engkau. Wanda boleh tolong. Yes, boleh tengok Wanda. Tengok Wanda ada tak order. Wanda order book.
Tapi hari ni malam Jumaat kan, Jumaat malam Sabtu. You masih bernafsu untuk masuk lagi ke? Wanda order book dekat. Hmm. Tak ada order besar lah. 7700 0.78 je ada. Sell limit. 0.78, let's see dekat mana. Kat atas lagi. Dia orang tak berminat dekat area-area ni. But you can try lah. Atas. Minggu depan je lah bang. Dah tutup dah. Kedai dah nak tutup. Kan? Minggu depan je kita start lagi. Cari lagi QM. Sabar. Kalau guna di depth of market boleh nampak order tier 1 ke? Tier 1 saya tak pasti. Tier 2 boleh nampak. Sekarang Mokas dia ada, siapa yang buka akaun dekat Mokas 1k USD, dia ada option untuk pakai MT4 atau pakai trade station. Trade station tu ke macam station yang boleh nampak semua order tu, buy sell, buy limit kat mana, apa semua kat mana. Boleh try Mokas punya ECN. Dia boleh nampak depth of market. Okey. Sekarang ni BJ. Biasa kalau hari Sabtu Ahad apa you all buat? Shopping. Relax. Ngail. Ngail. Right, lepak. Okey, besok siapa yang duduk Temeloh sini? Hari-hari ngadap forex. Oh, janganlah bang. Tension bang. Hari-hari ngadap bosan. Nak muntah tengok. Besok saya akan Temeloh. Saya akan pergi ke Temeloh. Kita jumpa dekat kedai makan ikan patin. Siapa ada Temeloh sini? Boleh lah. Ada ride kat sana. And then malam siapa free boleh kita buat sesi teh tarik session. Ikan kerai best cikgu. Ikan kerai kat mana? Oh, ikan kerai Indonesia. Brunei. Ikan kerai tu ikan apa? Terengganu bila nak datang? Terengganu insyaAllah 11 bulan 11 saya akan pusing satu Malaysia. Saya akan pusing satu Malaysia. InsyaAllah. Lepas tu saya nak pusing dunia pula tahun depan. Aswali port biasa, yes. Port biasa. Besok dalam malam besok siapa free boleh kita sesi berlagu lutut ataupun saya kenal ke siapa-siapa kan. Kerai goreng kunyit. Toman lagi sedap. Toman sedap. Toman tak sedap lah. Tahu lah saya dah makan lah. Okey, cikgu tak buat gathering untuk CPM ke? Boleh buat gathering tapi dulu dah try buat dah. Tapi masing-masing banyak sungel. Tak boleh minggu ni lah, tak boleh minggu depan lah. Kena tunggu cuti sekolah lah. Lepas tu cuti pula ada yang nak pergi itulah, ada yang nak lama macam-macam. Saya bajet dulu nak buat gathering dekat so susah sikit. Which is very very hard. So kita gathering online je lah. Online je. Okay, EJ nampak atas bawah. Pening boleh tengok chat yang ni. Dah profit dan negatif, lepas tu cabut lah. Kesian orang Brunei. InsyaAllah hujung bulan ni. Saya dah janji. Daripada tahun lepas lagi saya dah cakap saya nak datang Brunei. Tapi tak sempat. Bulan 12 insyaAllah saya akan ke Brunei. Okay, boleh So, tapi dekat sana tak boleh ajar forex kan? Kalau ajar forex nanti kena saman ke apa? So, just kita jumpa sembang-sembang je lah. Cuma kena cari, tolong saya lah, kena cari pot untuk isap rokok. Sebab nanti kan saya nak berhenti merokok. Vape pun boleh. Vape boleh ke sana? Tak boleh kan? Esok Titi kat mana? Esok Titi dekat area Setia Alam sini lah. Dekat
Giant Tesco. Yang geng-geng Brunei boleh lah jumpa kedai kat mana geng-geng Brunei sama saya ramai geng Brunei ni. Eh? Okey. Ah, okey, saya bagi location dia dekat restoran MK Fatimah besok dalam pukul 9. MK Fatimah. MK Fatimah. Tesco Setia Alam. Okay. Yeah, this one. MK Fatimah. Dekat Setia Alam. Macam mana nak bagi dia punya ni? Siap ingat MK Fatimah. Banyak lah. SKM Timah. Okay, search. Kat sini and then dia dekat corner. Oh my god, saya dah skip. Okay, Jalan Setia Prima SU13. Setia Alam. Okay. Saya copy, saya masuk dalam Telegram. Besok je boleh PM saya lah. Siapa yang nak datang. Telegram Okay. Boleh tak? Kita ada 2 minit lagi. Ingat tak ada apa-apa lagi saya nak cerita kan. Sampai pukul 11. Okay. Bila boleh masuk CPM reunion? Minggu depan. You daripada CPM 12 minggu depan hari Selasa, Isnin, Selasa, Rabu kita punya akan habis. And then kita akan bagi link untuk masuk CPM reunion. Okay. Cikgu nak masuk kelas bila boleh payment. Masuk kelas apa tu? Tulisan Jawi. Haji Tuah. Student Tactical SND masuk CPM. No, dia orang belum. Student Tactical SND, dia orang tak akan masuk dulu. Dia orang kena belajar dulu basic, baru dia boleh masuk CPM reunion. Oh, kelas baru bila? Okay, kalau you all berminat jugalah. I tak akan bagi percuma. Sebab kalau I bagi percuma, you bayangkan daripada CPM 1 sampai CPM 12, orang yang sama je masuk. Biasalah, kita punya ketua pramugari, Cik Yusina Yunus, dia punya PM pun dah I think dah kena block dengan Facebook sebab banyak sangat PM. No, RM100 je, bukan $100. Dalam $30 saja. You all dah profit $3,000, $4,000 kan? Invest lah balik $30. Apa, okay. FMCBR, personal coaching. Ni Cikgu Bahar. Dia kawan saya, Cikgu Bahar dengan Cikgu Zul. Dia orang memang rajin buat personal coaching. Tapi saya terus terang, saya tak berminat buat personal coaching. Nak cerita benda yang sama ulang. So, better kita buat kat open. Saya lebih suka buat online macam ni. Masing-masing duduk kat rumah. Okay? Ini lah Cikgu Bahar dengan Cikgu Zul. Macam zaman mengaji. Maksudnya kesungguhan orang nak belajar ilmu. Baguslah. Satu yang bagus. Satu yang ni, which is very, very good. Ramai yang nak belajar. Saya recommend belajar. Lepas ni siapa yang belum belajar Fibo,
Fibo Elite, Fibo Musang Elite, boleh belajar dengan Cikgu Uzul. Eh? Dapat rokok, dapat makan, wow, very best. Okay. And then very recommended. Cikgu Zul punya Fibo Elite tu, dia punya tarik dia ada level-level dia. Level fake out dia sama. Memang saya dah test sama dengan kita punya setup QM level dengan macam apa lah yang kita punya belajar lah. Fake out, QM level. Kalau you tengok sama dengan dia punya setup tu, sampai 423 sampai berapa tu semua level-level dia, memang cantik. Basah dia. Contoh untuk tarik Fibo Musang. Actually, ada sini. Saya tahu dia beritahu lah. Better you belajar dengan dia lah. Something like that lah. So, kena respect dia punya privacy. Dia yang penat-penat pecah kepala 6 tahun, 7 tahun. And then, tiba-tiba saya pula yang ajar kan. So, tak syok lah macam tu. Saya pun guna Fibo Musang, tak. Saya tak guna Fibo Musang. Terus terang saya pun tak pandai sangat nak tarik Fibo Musang. Saya agak-agak je. Saya tengok je, jeling agak-agak sedap je, saya balun. Agak-agak sedap je ada balun. So, TP pun agak-agak sedap, saya terkeluar. Keluar macam tu je lah. Okay, itu saja untuk malam ni. Yes, ikut rasa saya. Sebab based on experience, rasa-rasa benda ni sedap, okay. Rasa-rasa tak best, tak. Saya pun tak pandai baca doa sangat lah. Okay, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, Yusrina tiba-tiba amin je. Sah ke tak sah ni? Dah tak sama-sama. Amin je tu. Orang belum lagi lafaz akad lagi pun dia dah sah. Dah amin. Okey, Assalamualaikum.